قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال Imam muka surat 261 Imam Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mengatakan, meskipun engkau beribadah sebanyak penghuni langit dan bumi, ibadahmu tidak akan diterima sebelum engkau mempercayai jaminannya, yakni Allah. Seseorang bertanya, bagaimana orang yang percaya adanya jaminan Allah Ta'ala itu? Jawabnya, yakni hendaklah merasa tentram dan aman atas jaminan Allah, yakni masalah rezeki, sehingga engkau mendapat kesempatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab itu manusia menjadi sedikit waktu yang diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala itu dikarenakan mencari habuan dunia, kan? Cari habuan dunia. Seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala. Sebelum ni saya dah sebut ayat ni. Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takathur. Kamu semua telah dilekorkan dengan takathur. Takathur ni maknanya habuan dunia, harta, duit dan yang seumpama. Jelas Allah Ta'ala sebut kebanyakan manusia itu lekor. Sudahlah lekor, sudah dalam keadaan mencari, tak ada masa untuk akhirat. Tambah Allah sebut pula, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikitnya hamba-Ku yang bersyukur. Apa makna syukur? Syukur ni bahasa kita mudah, terima kasih lah orang berjasa dah dengan kita. Bukan setakat pemberian, jasa. Pemberian ni salah satu daripada bentuk orang berjasa dengan kita. Kadang-kadang jasa orang beri nasihat, kau jangan buat macam ni, gagal. Buat macam ni, berjaya. Kita ikut cakap dia, sungguh kita berjaya. Terima kasih kita dengan dia, syukur. Nabi SAW menyebut, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Jadi banyak manusia itu lupa. Dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, man talaba ad-dunya halalan mukathiran mura'iyan laqiya Allah ta'ala yawmal qiyamati wa alaihi ghadban wa huwa alaihi ghadban wa man talaba ad-dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan li jarihi laqiya Allah ta'ala yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencari dunia yang halal-halal. Bayang dia, yang halal ni satu tuntutan, satu kefarduan. Bagus dah, cantik dah. Siapa yang menuntut dunia yang halal, man talaba dunya halalan, tetapi keadaan ni macam mana? Mukafiran, untuk cari banyak, murah, nak tunjuk ke orang, aku ni hidup mewah, aku ni kaya, aku ni hebat harta dan seumpama. Halal tu cantik dah, tapi dia menggunakan hasil sumber yang halal tu macam mana? Gambaran hadis, akhirnya yaumil qiyamah besok, Nabi SAW menyebut, laqiya Allah Ta'ala yawmal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Besok yaumil qiyamah, apabila dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka dan benci dengan dia. Sebaliknya, barang siapa yang menuntut dunia halal semua, man talaba dunya halalan, tetapi untuk apa? Isti'fafan 'anil mas'alah, untuk mengelak diri dia sentiasa meminta-minta dengan orang. Aku tak suka minta-minta dengan orang, kata dia. Menyusahkan orang, aku usaha cari.
Kadang-kadang usaha cari itu masa tu banyak peruntukan untuk cari, tapi usaha tu untuk ngelak dia ni daripada minta-minta orang, menyusahkan orang. Nabi SAW menyebut apa nama? Nabi kata, wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kamu semua menjadi manusia yang selalu menyusahkan orang lain. Nabi pesan tu. Jadi dalam keadaan cari dunia daripada sumber yang halal, isti'fafan 'anil mas'alah, mengelak daripada meminta-minta dengan orang. Wasa'yan 'ala iyalih, dalam usaha untuk membiayai keluarga, dalam usaha untuk menafkah apa yang wajib atas tanggungan dia. Tambah dengan satu hebat lagi, wa ta'attufan li jarih, untuk berlaku baik pada jirannya, untuk kan kita dapat lebih sikit, kita bagi jiran, kongsi dengan jiran, tak boleh bagi banyak, kita bagi sikit. Itu ta'attufan li jarih. Berlaku baik kepada jirannya, dapat duit, dapat harta, dia dengan harta mana banyak berlaku baik dengan jiran. Orang macam ni laqiyallaha ta'ala wa wajhuhu, laqiyallaha ta'ala yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Besok di yaumil qiyamah dia bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan wajahnya bercahaya umpama bulan purnama. Bulan purnama di malam bercahaya. Ni, nampak tak? Kedua-duanya cari halal belaka. Kalau cari haram teruk lagi lah. Ni cari halal elok dah. Tapi dalam cari halal ada orang benci, orang yang Allah benci. Siapa dia? Orang yang tak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Semata-mata untuk memperbanyakkan harta, semata-mata supaya diperlihatkan di manusia, memperlihat kepada manusia supaya manusia melihat itu hebat. Serupa macam Allah Ta'ala sebut jenis manusia yang Allah benci dan murka. Siapa dia? Orang kaya dalam Quran sebut. Cerita apa? Qarun. Allah kata apa? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun ni kalau keluar, dia akan tunjuk kemewahan dia. Cara berpakaian dia, cara berkenderaan, cara berjalan, cara bercakap, semua sekali. Nak menunjuk dia lebih kota pada orang. Nak menunjuk dia kaya dan hebat dari sudut harta benda. Tak ada orang boleh challenge dia. Kalau macam tu sikap seorang, waliyadzubillah, serupa Qarun ni Allah laknat. Kan? Jadi masalah dia, persoalan ni ada tak orang jenis macam tu? Ada. Sampai kiamat. Sampai akhir zaman, manusia jenis tu ada. Kita minta supaya kita jangan masuk dalam kelompok tu. Jadi dalam masalah rezeki, kalau seseorang tu kata Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu warda, dia yakin dengan jaminan Allah, dengan rezeki yang ditetap oleh Allah atas dia, dia akan rasa aman. Dia akan rasa sentiasa tenang. Kerja. Usaha. Cari duit. Tapi dia tidak mensia-siakan ruang waktu yang sepatutnya dia menghadap Allah. Dia tidak akan sia-siakan ruang waktu sepatutnya dia duduk dalam majlis yang membawa dia mengenal siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah. Dia tak akan sia-siakan. Harta. Duit. Itu dah jadi tuntutan. Itu jadi tanggungjawab. Mesti cari. Tapi tak akan sampai tak ada masa untuk jejak kaki masjid, surau, sama ada jamaahnya, solatnya, majlis ilmunya, apa saja yang boleh datang kebaikan dalam hidup kita. Tak ada masa duduk di rumah Allah. Itu takutlah kita termasuk daripada orang yang Allah benci. Kan? Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Innallaha ta'ala qassama bainakum arzaqakum, innallaha ta'ala qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Wa innallaha ta'ala yu'ti ad-dunya ala man ahab wa man la yuhib. Wala yu'ti ad-din illa man ahab, wa man a'tahu ad-din faqad ahabbah." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membahagi-bahagikan akhlak di antara kamu seperti mana Allah bahagi-bahagikan rezeki di antara kamu. Faham tak? Akhlak ni perangai. Ada orang perangai baik, ada orang perangai huduh buruk, ada jahat. Ada jahat tahap tengah-tengah, ada jahat tahap sikit-sikit, ada jahat tahap teruk sungguh, jahat sungguh. Macam itulah baik. Ada orang yang baik sungguh-sungguh. Tambah baik dah lah baik, ilmu pula hebat. Tu jenis orang jarang-jarang tu jumpa tu. Kan?
Ada orang baik-baik tapi ada perangai buruk duduk tengah-tengah. Ada orang perangai baik tapi perangai buruk lebih banyak daripada baik. Tadi buruk semua. Ni kategori baik tapi ada kategori dia. Yang tu Nabi SAW sebut dah. Manusia ni Allah bahagi-bahagikan akhlak dia seperti mana Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki macam mana? Tuan duduk tengah kalangan kita kan. Ada yang orang Allah Taala bagi rezeki dia banyak. Ada sikit, ada yang sederhana. Macam itulah akhlak. Ada orang yang gaji 20,000, ada 18,000, ada 6-7,000, ada yang 2,500 tak cukup. Pakai ni je. Kan? Lomeh setiap bulan. Kan? Macam itulah akhlak. Allah masing-masing bagi. Dan kejap-kejap Allah boleh jadi dia baik sungguh. Dalam masa yang sama Allah bagi dia kadang-kadang tak apa nak baik. Rezeki pun kan macam tu. Kadang-kadang kita rasa sempit. Kadang-kadang kita rasa mewah. Kadang-kadang kita rasa sederhana. Macam itulah akhlak Nabi kata. Inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Tapi Nabi SAW sebut, Inna Allah Ta'ala yu'ti dunya ala man ahab wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala beri dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia benci. Wala yu'ti dina illa man ahab. Tetapi dia tidak beri agama melainkan siapa yang dia suka. Bayang, tengok ya. Dia beri agama pada siapa yang dia suka. Yang dia benci dia tak bagi. Tapi harta, duit, kemewahan, yang benci dan bagi, yang suka pun dia bagi. Tapi mudah-mudahan kalau Allah bagi kita rezeki, mudah-mudahan kita daripada kelompok yang Allah suka. Jangan kata yang Allah benci yang suka, yang kafir pun bagi. Kan? Allah bagi rezeki pada mukmin, pada kafir. Allah tak bagi ilmu melainkan pada mukmin. Itu satu riwayat yang lain. Ini agama. Allah tidak memberi nilai agama, kemuliaan agama melainkan kepada siapa yang Allah suka. Kan? Minggu sudah tuan-tuan. Minggu sudah. Ada satu orang tua Cina. Saya rasa tengok muka kalau tak sampai cocah 70 tahun, almost 70 lah. Cakap putih sikit. Almost 70 lah. Tua dah. Saya yang syahadahkan dia. Orang minta saya, dia kata, Ustaz, hari ni ada orang Cina, seorang tua nak masuk Islam. Minta tolong, Ustaz, apa kan? Okey, boleh insya-Allah. Hari Jumaat masa tu. Tapi yang mahal masa syahadah tu dalam poket dia ada Marlboro. Tu mahal. Tak boleh tinggal lah. Tak apalah, abang masuk Islam dia tak erti. Syahadah. Apa yang terdetik hati saya tuan-tuan? Dah umur sonjok dah. Tu mungkin dalam 2 tak sampai setahun mungkin Allah jemput dia. Penghujung Allah tarik, meh aku nak beri kau hidayah, mak. Meh. Beri hidayah. Bila disyahadahkan tu tuan-tuan, tengok muka ni mata berair. Dia orang tutur ni payah nak nangis. Kan? Kalau lelaki-lelaki lah, dia habis-habis tinggi mata berair. Kalau orang perempuan jangan mengengit. Ya. Mata berair macam dia sedih, macam dia terharu macam tu. Tengok muka dia tu. Tapi kadang-kadang tengok muka blur pun ada. Terharu pun ada. Mata ni bergonang tu tak bergonang. Mata bergonang. Bergonang ni macam berair. Mata nak nangis tak nangis. Tak meleleh tapi bergonang kat mata ni. Bukan beronang, bergonang. Bergonang lain. Itu dalam swimming pool. Mata bergonang yang berair-berair macam nak nangis. Kan? Sabar deh. Allah kalau bagi hidayah tuan-tuan dalam hati ni, Allah. Orang kafir baru sehari dua terasa hidayah dalam hati dia. Kan? Bukan senang nak nangis kerana hidayah. Nabi SAW bersabda, barang siapa minta ampun dengan Allah, siapa yang menyebut nama Allah, siapa yang mengingat dan berzikir pada Allah, tu sehingga mengeluarkan air mata walaupun sebesar seekor lalat, mampu memadamkan api neraka yang selayak patut bakar diri dia. Hadis Nabi. Kan? Itu yang tengok orang tua bila disyahadahkan, dia tak sabut tak apa tu, asyhadu macam tu. Pelet-pelet Cina, dah lah Cina tak boleh cakap Melayu. Mak, dah lah Cina tak boleh cakap Melayu. Ada satu orang Cina translate dia. Cina tu Muslim lah. Cina Muslim. Tolong translate untuk dia. Tak boleh cakap Melayu. Saya tanya dia cakap Melayu tak? Orang tu kata dia tak boleh cakap Melayu. Duduk Malaysia. Kan? Asyhadu, pelet-pelet dia. Alla ilaha. Pelet dia lah. Tak apa, tapi tak apalah. Sampai habis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey dah, saya kata Islam dah. Dilepih tangan tu yang sobak, nampak sobak muka dia macam tu. Hidayah dah masuk, Allah bagi masuklah hati dia secara bersih. Kan?
Kita ni ibadah bercampur-campur tuan-tuan. Hati kita ibadah bercampur. Campur dunia, campur dengan somak kepala, campur dengan kerja tak selesai, campur dengan rumah kejap tadi berkelahi, campur dengan anak kejap tadi bercakap, semua campur ni ibadah kita ni. Kat sini campur. Ini dia putih, bersih, jujur, ikhlas. Baru sehari ni ibadah ni. Bukan ibadah, baru sehari syahadah. Tak sehari. Baru beberapa minit syahadah. Keluar air mata. Seronok. Hidayah duduk dalam hati dia. Kan? Seronok. Sebelum tu India. Syahadah kan? Elok-elok syahadah Zuhur. Semayang tanya. Macam mana nak semayang ni? Siap tanya. Macam mana nak semayang? Kan? Seronok nak semayang. Excited nak semayang. Hidayah Allah dah sangkut dalam hati dia. Dia seronok. Saya kata, you ikut dia. Tak payah baca apa-apa. You ikut dia. Orang tunduk, you ikut tunduk. Ikut satu-satu. Orang buat apa, you ikut, saya kata. Dia pun duduk dalam soft. Ikut dia. Ikut. Dia tengoklah orang kan. Dia tak erti baca apa lah. Kadang kita orang Islam, 35 tahun dah Islam pun Fatihah tak. Ya elok baca dah. Ini apa lagi, baru seminit masuk Islam. Kan? Baru 2-3 minit masuk Islam. Orang angkat tangan, dia angkat tangan. Dia tengok orang angkat tangan, dia pun angkat tangan. Tak ni. Orang dia diam. Orang rukuk, dia pun ikut rukuk. Orang bangkit angkat tangan, dia pun bangkit tangan. Ikut satu-satu sampai habis. Selepas 2-3 hari lepas jumpa, tak tahulah siapa dia pergi mana. Tapi keinginan nak Islam, datang jumpa. Bukan kita pergi tarik dia, tak. Datang jumpa kita. Aku nak Islam. Siapa tarik? Allah. Kita macam itulah. Sebab itu Nabi SAW menyebut tadi, wala yu'tid dunya illa wala yu'tid dina illa man ahab. Allah tak bagi agama, Allah tak bagi hidayah, Allah tak bagi sesuatu yang nilainya akhirat mahal tu melainkan orang yang dia suka. Walaupun 2-3 minit baru Islam. Itu yang Allah suka tu. Itu yang Allah sayang. Macam tadi, Cino tadi ni. Sampai bergonang air mata. Itu tanda Allah sayang. Mungkin dalam 2-3 hari dia diambil dan jumpa dengan Allah Ta'ala. Penghujung umur betul-betul. Aku nak beri hidayah. 5-60 tahun kau kafir. 70 tahun kau minum arak. 70 tahun kau kaki perempuan. Mari sini. Aku nak bagi hidayah. Saat ni, aku nak jemput kau masuk dalam syurga. Allah, tuan-tuan. Pak, dia sangkut hidayah hati dia. Kita nak yang tu. Kita nak yang tu. Tapi dalam masalah tu, di sini Uwais Qarni kata, kau ibadahlah ribu-ribu tahun pun, kau ibadahlah melangit pun, Allah tak terima ibadah kau. Melainkan kau rasa jaminan Allah atas apa yang Allah tetap rezeki untuk kau. Sebab tu saya pernah sebut dengan tuan-tuan itu ni perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dia kata seseorang apabila dia meyakini jaminan rezeki Allah Ta'ala atas dia, maka dia akan hidup tenang, tak ada masalah, aman dia. Sesuatu yang menjadi ketetapan Allah atas rezeki atas dia, rezeki itu tidak akan sekali jatuh ke tangan orang lain. Dan apabila sesuatu yang diusahakan itu tidak akan jadi habuan dia akan jatuh tangan orang lain, takkan dapat ke dia. Sebab itu kalau dia usaha dapat, alhamdulillah syukur. Kalau usaha tak dapat, dia akan redha sebab dia tahu ketentuan dan ketetapan Allah berkenaan rezeki. Kalau Allah tetap, dan mesti dapat. Tapi usaha. Jangan kata kalau dan dah tentu rezeki tu tetap dari Allah, mesti dapat ke dan. Memutar dah. Itu. Bangkit. Tak ada duit tak apa. Allah tak tetap untuk dan. Tu gila. Sebab kau nak usaha. Islam ni adalah satu agama yang diasaskan atas usaha. Tak boleh tak usaha. Cuba kita tengok Nabi SAW. Berulang kali saya sebut. Nabi nak nyampaikan agama ke kita pun usaha. Kau tak berapa orang dia. Bukan berapa orang dia pilih, tak? Dia terpaksa bertahan. Usaha. Kan boleh duduk diam, goyang-goyang kat tangan. Doa ni makbul. Doa dia lebih hebat daripada malaikat. Ya Allah, Islam semua bagi orang Quraisy ni. Senang kau Jordan. Ya Allah, Islamkan Abu Lahab. Ya Allah, Islamkan Abu Jahal. Ya Allah, Islamkan Abu Talib. Ni semua dia beradik nak beranak dia ni. Boleh nak? Apalagi tukar kalau konon-monon dengan keluarga dia. Kan boleh tanda tangan begitu saja. Tapi tidak hanya sekadar berdoa. Ya Nabi doa. Tapi bukan sekadar berdoa. Dia bergerak. Raja Najasyi dia pergi jumpa. Muqawqis dia hantar surat. Itu usaha. Dia tulis surat supaya Islam. Pergi jumpa supaya Islam. Pergi jumpa penguasa dan pembesar-pembesar Quraisy ajak ke Islam. Itu usaha. Kita macam itulah. Rezeki ni rezeki. Nabi SAW niaga lagi. Niaga. Itu usaha. Allah nak tunjuk benda tu.
Kemudian sebelah tu kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, aku mendengar ada seorang nabas. Nabas ni kata dia pencuri kapan di kuburan. Bertaubat di hadapan Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Maka Abu Yazid rahimahullah bertanya kepadanya, syukurlah engkau bertaubat, tetapi kenapa engkau bertaubat? Orang itu menjawab, aku pernah menggali kubur lebih kurang 1000 kali. Kebanyakan mayat di dalam kubur itu berpaling daripada kiblat, tetapi terdapat 2 mayat yang tetap menghadap kiblat. Berkata pula Imam Ghazali, di antara muridku ada yang menyampaikan berita bahawa ni lain cerita. Jadi maksud dia yang menjadi punca dan asbab kepada dia bertaubat adalah kerana dia ni penggali kubur. Setiap kali gali kubur, dia tengok berapa ramai orang berpaling daripada kiblat. Apa nama? Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Dia menangis apabila dia dilantik menjadi khalifah. Menangis. Teresak-esak, bukan seronok kerana dilantik jadi khalifah. Takut. Takut dia. Pasal dia kata, khalifah sebelum ni aku tanam jenazah dia. Tak silap saya tidak kurang 8 orang yang aku dapati bila aku masukkan dalam lahat, kesemuanya berpaling daripada kiblat. Aku tak tahu aku macam mana. Takut. Kan? Takut. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu macam tu juga pernah diriwayatkan. Menangis masa dia dalam keadaan nazak. Orang tanya dia, kenapa kau nangis? Ma yubki ya Amirul Mukminin. Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Amirul Mukminin? Dia kata, aku tak tahu tempat aku kat mana, neraka ke syurga. Macam tu sekali. Padahal dia satu daripada nama yang pernah disebut oleh Nabi SAW, jaminan syurga. Datang satu orang, ya Amirul Mukminin, bukankah kau satu nama yang pernah disebut oleh Nabi jamin syurga? Kau nak takut apa lagi? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebut kat dia, boleh tak kau tolong buktikan jaminan aku masuk syurga sekarang? Dah tentu tak boleh. Dah tentu tak boleh. Tu pasal apa dan kau yakin macam tu sekali. Dia tidak meyakini, dia bukan tidak meyakini apa disebut oleh Nabi SAW. Tapi rasa takut itu dikarenakan dia rasa dia serba kurang, padahal dia serba hebat. Sebab itu orang yang hebat dia tak rasa diri dia hebat. Orang alim tak rasa dia serba tahu. Orang alim sentiasa rasa dirinya serba kurang, jahil. Itu orang alim sebenar. Orang jahil belajar 2-3 muka surat dah rasa semua tahu. Bukan setakat jahil, bengong sekali. Belajar 2-3 muka surat dah rasa semua tahu. Dah rasa semua hebat. Salahkan orang tu, salahkan orang ni. Baru 2-3 muka surat, baru 2-3 minggu belajar. Habis tu tak datang ni. Tanya dia, siapa tak datang? Tahu ustaz tu dah tak mana. Apa iya dia? Pesanu pula, pasal kau tak sambung belajar ni. Ustaz tu dah meninggal dia. Meninggal pula. Payah. Kan? Tu Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pernah diriwayatkan, saya pernah baca, dia setiap hari tengok cermin. Orang tanya pasal apa? Pasal aku nak tengok kok ada titik hitam di muka aku, tanda munafik. Kok ada tanda munafik kat muka aku. Wal'iyadzubillah kok kita. Tapi ini orang hebat. Kan? Dan pernah dia setiap kali jumpa Hanzalah radhiyallahu taala anhu, ya Hanzalah, kau tengok muka Dan, ada tak tanda-tanda munafik kat muka Dan? Tiap-tiap hari jumpa. Macam tu. Orang mulia. Tapi sentiasa rasa berdosa. Orang jaminan syurga. Tapi sentiasa rasa terancam dengan neraka. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, setiap kali menceritakan tentang kubur oleh Nabi SAW ataupun siapa saja, akan menangis sampai basah-basah janggut. Orang tanya dia pasal apa? Ya Uthman, kau menangis benar, beri benar cerita pasal kubur. Masukkan tidak, kata dia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ni persinggahan pertama daripada persinggahan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Siapa yang berjaya, siapa yang terlepih masalah kubur, maka selepas daripada tu akan jadi lebih mudah daripada kubur.
Kubur dah mudah dah. Lepas maksud dia mudah dah. Selepas pada kubur lebih mudah. Bayangkan lebih mudah tu macam mana lagi? Kan? Selepas kubur cerita apa? Kebangkitan, mahsyar, mizan, sirat, kitab, amal. Tu semua akan jadi lebih mudah. Lebih mudah tu tak terbayang kita lebih mudah macam mana. Kalau dalam kubur gambaran hadis kata nikmat dilapangkan, nikmat ada cahaya, nikmat ada peneman, nikmat dengan makan minum. Dan yang seumpama disimpulkan satu hadis, seumpama seorang pengantin di malam pertama. Syoknya di dalam kubur. Kan? Orang menikah malam pertama kan gembira, syok. Ada juga malam pertama berkelahi, tapi tu jarang-jarang lah. Ada juga bercakap. Kau tu lah deh. Omak dan paksa nikah kau, tak ingin dem kau dah. Nah, ini ada juga jenis itu. Kan drama-drama kita tengok kan. Tapi yang ni jarang-jarang lah. Yang biasa-biasa malam pertama tu syok. Itulah gambaran hadis. Orang masuk dalam kubur tu akan diberikan pelepasan. Akan diberikan nikmat bahkan. Bayang tuan-tuan, kalau Nabi kata selepas kubur, kalau kubur gitu kat dalam lepas kubur akan jadi lebih mudah, lebih baik. Bayangkan macam mana? Kalau kubur macam tu. Tapi kalau sebalik dah kubur tak lepas, fama ba'dahu asyadda minhu. Selepas daripada kubur akan jadi lebih dahsyat daripada kubur. Kalau dalam kubur azab, di antara riwayat menyebut azab, bentuk azab dalam kubur akan datang malaikat yang akan memboda dia. Boduk apa bahasa ni? Boduk apa? Apa? Memalu. Kalau bahasa ni sebenarnya senang boduk, boda. Boda satu lagi. Dia boda. Bahasa Kelumpu tak ada boda ni dah. Ada ya boda? Belasah. Belasah pun tak kena dah, boda agak. Di boduk di boda sampai termasuk ke dalam 70 hasta. Korek balik. Mak ni kata, gang. Tu, korek balik sampai berlakunya hari kebangkitan. Salah satu. Ada sebahagian yang lain kata akan keluarnya ular yang disebut sebagai as-suja'ul aqra. Ular yang berkepala botak. Memang ular tak ada rambut pun. Kan? Tapi nak gambarkan ular tu besar. Bahkan ada riwayat mengatakan ular tu bukan seekor, 90 ekor. Datang mematuk-matuk. Kalau sekiranya bisa tu dipancutkan ke dunia, tak ada hidupan tumbuhan di atas muka bumi. Itu yang matuk-matuk dia. Sampailah hari kebangkitan. Kalau seekor dah macam tu, bayangkan. Kalau 90. Ini kita nak gambarkan pun tak sampai nak gambar ni. Tak sampai kita nak imagine dia tu. Tak sampai. Boleh lah. Tapi masih belum menyamai hakikat yang berlaku dalam tu. Wal'iyadzubillah. Sebab tu selayaknya kita takut. Seperti mana orang-orang soleh. Patut kita lebih takut lagi. Sayyidina Umar takut. Sayyidina Uthman takut. Sayyidina Abu Bakar takut. Orang-orang yang ni hebat-hebat ni. Kan? Apa lagi kita? Sebab oleh kerana, tadi masalah utama awal sebut tadi. Oleh kerana dilekokan dunia, ketakutan kita dah jadi tenggelam. Ada rasa takut tu sekali-sekala bila dengar ceramah. Kono pula penyampaian penceramah ni bagus. Narik hati orang. Sampai orang boleh nangis-nangis. Kan? Bila dengar ceramah ni, gaya penceramah dia narik orang tu, masuklah hati. Sampai boleh nangis-nangis. Keluar air mata, tahu-tahu basah air janggut. Kan? Itu habis-habis ceramah. Tangguh orang, tangguh surau, tangguh masjid. Cerita hal orang balik. Dia sekejap je. Kan? Dia takut, dia sekejap. Pasal apa? Dilingkungi dengan perkara yang melalaikan dia dengan akhirat. Hidup dia dilingkungi dengan perkara yang melalaikan dia daripada mengingat dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah kita. Kalau suasana kita membantu, insya-Allah kita ni hebat. Dan ni pun hebat dah ni, mudah-mudahan. Tapi akan jadi lebih hebat. Suasana itu memang mempengaruhi. Kan? Sebab itu antara lain kenapa sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar ke kampung untuk dibesar dan disusukan. Imam Ghazali pun sama, dihantar ke kawasan kampung. Sebab suasana ibadah, suasana orang soleh-soleh, suasana dikelilingi guru-guru. Kan? Kalau zaman-zaman moden sekarang dikelilingi dengan penyamun-penyangak. Itu susah kita nak jumpa orang soleh, orang baik itu susah. Nak jumpa penyamun senang. Tapi penyamun sekarang hebat juga. Assalamualaikum kan Assalamualaikum. Penyamun apa ada gitu susah nak beza. Penyamun pun duduk dalam surau. Penyangak pun duduk dalam masjid. Macam mana? Kadang
Ya kan cara moden lah, penyamun cara moden. Bukan dulu macam penyamun tarbu zaman Piramli, bukan. Zaman moden, menyamun dengan IT. Menyangak dengan IT. Kan? Buat ke apa nama? Kefasadan itu datang kadang-kadang tak nampak dari mata tu melalui ni. Kan, hujung-hujung jari ni. Ini yang bahaya. Ini yang melekokan. Ini yang menjauhkan kita daripada agama ni. Bono-bono IT canggih manggih ni. Bagus bukan tak bagus. Tapi cara kita melayan bono-bono canggih ni, cara tak betul. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, ada imam dia semayang video YouTube. Ustaz apa tu kan? Semayang tu buka handset. Dia kata main WhatsApp, SMS, saya kata bukan. Dia buka tu kerana dia buka Quran, dia nak baca. Kan senang tu nak buruk sangka. Kan? Ustaz tu bagus kan baca sedap, ada tak tengok live YouTube? Ustaz tu, Ustaz apa nama saya pun tak ingat. Ustaz apa tak ingat lah. Tapi live YouTube lah. Dia ambil separuh-separuh kan. Dia ambil separuh-separuh, dia sebar. Ambil separuh-separuh, sebar. Allahu Akbar. Lepas dia baca Fatihah, dia keluarkan handset. Macam main SMS. Tapi sebenarnya bukan. Dia cari surah lah tu. Dia nak buka je surah. Dia nak baca kejap lagi. Oleh kerana video tu separuh, Ustaz macam mana imam ni? Macam apa hukum jadi imam macam ni? Bongi bunyi. Apalah masalah pada pandangan dia, imam tu main SMS tengah jadi imam. Bukan. Dia semayang nak cari surah. Jadi imam tarawih. Dia pakai dia pakai yang dalam SMS tu yang canggih, SMS dan handset yang canggih buka Quran tu kan. Dia pun baca. Habis baca kan masuk poket balik. Ada masalah? Tak ada masalah. Boleh. Tapi copek kita ni buruk sangka. Sebar. Apa hukum ustaz ni? Macam mana ustaz beza ni? Apa masalah ustaz ni? Kau yang masalah kan dia. Kan? Copek nak sebar ke sana kemari. Kan? Buruk sangka. Tak apalah, tu dah masalah. Cuma kita nak kata afdal. Kalau tanya macam mana ustaz afdal tak afdal lah. Itu bolehlah kita jawab. Tak ada nilai buruk sangka. Ni sebar. Akhirnya jadi dosa. Orang tu buat kerja elok jadi imam. Bacaan ni pun bagus. Kau bacaan Fatihah pun tunggal langgang lagi kau nak komplain dia. Masalah kita. Ni masalah alat canggih ni. Kan? Selalu akan jadi dosa. Kita tak sadar. Ni kojak-kojak dapat forward. Kojak-kojak dapat forward. Benda bagus tak apa. Hatta kalau benda bagus sekalipun kadang-kadang kita tak pasti sumber dia betul kau bagus. Sungguh-sungguh kau bagus. Betul kau daripada sumber Quran. Betul kau kata ulama itu dan ini. Sebab dia kata imam ni. Betul kau sungguh kau. Contoh kan. Itu kita nak pastikan. Macam mana pun ilmu tu dapat daripada kitab. Ada majlis ada kitab ada guru baru betul jalan belajar. Ini tidak. Dapat SMS. Duduk kuliah pun sekali-sekala. Dah duduk sekali-sekala, lolap banyak daripada jago. Lepas tu pula duduk, kitab tak ada, apa tak ada. Dengar dia jadi Imam Syafi'i. Sekali dengar terus ingat. Kan? Tak apalah, alhamdulillah. Tak apalah. Tu dah banyak kali dah kan. Sebab ni mungkin dalam pasaran dah habis ke saya rasa lah. Berkata pula Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, di antara muridku yang menyampaikan berita bahawa dalam mimpinya dia melihat seorang saleh. Kemudian muridku bertanya kepadanya, apakah engkau selamat kerana imanmu? Jawabnya, iman boleh selamat dan sempurna hanya pada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Sekalipun dalam mimpi, tapi mimpi dengan orang saleh insya-Allah. Mimpi orang saleh bertemu orang saleh insya-Allah, tu mimpi yang benar. Dia yang tengok pula keadaan dia tidur berwuduk, sebelum tidur zikir, doa, baca Quran. Insya-Allah mimpi-mimpi yang diperoleh dalam keadaan dan suasana begitu tu mimpi yang benar. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala dia sebut, dia kerang satu kitab Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Dia kata tidak ada satu mimpi pun melainkan semua tu ada takbir dia sendiri. Ada makna yang tersendiri, ada tafsiran dia tersendiri terhadap orang yang mimpi tu. Sekatun mana pula mimpi dia. Mimpi kartun terbang jadi Superman, ada makna dia. Ada tafsir mimpi tu. Tak kisah apa bentuk pun. Tapi kita tak boleh sewenang-wenang lah. Cuma Nabi SAW ada menganjurkan kita kalau mimpi tak elok, mimpi elok alhamdulillah lah. Banyak memuji Allah. Mimpi jumpa Rasulullah SAW.
puji Allah Ta'ala. Banyakkan salawat. Antara cara kita nak bertemu Nabi SAW dalam mimpi, banyakkan salawat. Al-Imam Yusuf ibn Ismail An-Nabahani rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, ada satu orang ulama, tak silap si Ibnu Asakir Ad-Dimashqi rahimahullah, disebut dalam kitab tu, bersalawat setiap hari 40,000 kali. Satu hari. Bayang tuan-tuan. 1,000 kali ada, disebut 1,000 kali. Tapi satu ni 40,000 kali. 40,000 times. Salawat. Kita ambil lah yang paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun kalau nak cocah 40,000 kali, itu bukan sejam dua tu. Kan? Mungkin kalau bangkit waktu malam pukul 3 tahajud, 3 sampai subuh, mungkin baru boleh selesai. Kan? 40,000 kali. Macam mana orang dulu-dulu amalan tu sehebat itu? Kan? Itu kata suasana orang hebat tu menjadi orang yang beribadah tu mudah. Dia ada macam berlumba-lumba. Dia 30,000, 30,000 dan konon 40,000. Boleh berlumba, fastabiqul khairat. Bukan nak nunjuk ke orang, tapi nak jadi diri lebih baik dan lebih rapat dengan Allah. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dengan kebaikan. Berlumba ni bukan seorang-seorang, berlumba ni mesti ramai. Sifat musabaqah ni, sifat berlumba-lumba ni, dia bukan boleh seorang-seorang. Kalau seorang-seorang tak berlumba namanya. Berlumba ni mesti ada orang lain. Sabiqu ila maghfirah. Berlumba-lumbalah untuk dapat pengampunan Allah. Sari'u ila maghfirah. Bersegera-segeralah untuk dapat pengampunan Allah. Itu mesti ada orang lain. Sebab tu kan Nabi SAW menyebut, la hasada illa fitnatain. Boleh berhasad dongki dengan orang lain, melainkan tak boleh berhasad dongki, tidak boleh dan haram sama sekali berhasad dongki, melainkan dalam dua perkara. Jadi maksud dia, ada hasad dongki yang dibenarkan, bahkan dapat pahala. Siapa dia? Orang yang diberikan harta, kemudian dinafkah harta dia siang malam. Satu lagi, orang yang dikurniakan ilmu, dia amal dan menyampaikan ilmunya siang malam. Itu orang kita boleh dongki. Baik pahala dongki orang macam tu. Tapi bukan dongki hasad dongki membawa kepada mudarat, tapi hasad dongki yang bawa manfaat. Apa maksud dia? Kita dongki ke orang tu menjadikan kita penyebab akan lebih berganda amal kita. Akan lebih banyak amal kita daripada sedia ada. Pasal kita tak nak kita lebih ke bawah daripada orang tu. Bukan nak tunjuk dengan orang tu, bukan nak tunjuk pada orang lain. Tapi kita nak tunjuk kepada Allah. Ya Allah, aku lebih baik amal daripada orang lain. Aku nak buat lebih baik. Itu dapat pahala. Kan? Nabi sebut boleh yang tu. Ini dongki benda lain. Tak boleh nampak orang sana lain, mula. Kau buat apa tu? Santau. Sampai santau kat orang tu. Tak mati pun ada. Masalah gitu. Dongki sampai mati. Bab duit sampai mati. Bab nak dapat kaya sampai panggil tukang sihir. Orang buat ilmu hitam. Panggil tu dukun-dukun, bomoh-bomoh ilmu hitam. Pujo itu, pujo ini semata-mata nak dapat apa? Nak dapat jawatan, nak dapat kuasa, nak dapat duit, nak dapat jadi kaya. Tujuan matlamat tu, akhirnya dia dapat apa yang dia kehendaki. Dia peroleh apa yang dia matlamatkan, akhirnya mati kufur. Wal'iyadzubillah. Apa kita dapat? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Nafkahkanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum sampai kepada kamu ajal kematian kamu. Ketika itu kamu mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau boleh kau hidupkan aku balik dunia walaupun tempoh yang sangat singkat. Kau patah balik aku ke dunia nak hidup. Untuk aku boleh hidup kejap yang pun jadilah. Fa asaddaq, maka akan kau dapati aku menjadi orang yang paling kuat bersedekah. Wa akum minas salihin, dan pastilah aku akan menjadi orang yang saleh. Ada Allah nak bagi tak peluang tu? Kita semua tahu. Min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Tak ada dah, Allah tak bagi dah peluang tu. Yang tinggal depan kau adalah barzakh sampai hari kebangkitan. Dunia tak ada dah. Dunia aku beri sekali je. Tapi masa itulah nak minta sungguh. Ya Allah tolonglah hidup aku. Ya Allah tolonglah hidup anakku. Tak ada. Allah tak bagi. Fasawfa yad'u thubura. Minta dengan Allah Ta'ala.
Baik, dia kata di sini penjelasan tentang hakikat tawakal, hukum-hukumnya dan kewajipan seorang berhubung dengan rezeki. Masalah ini dibagi pada 4 bahagian. Pertama, erti tawakal. Nombor 2, saat tawakal. Nombor 3, batasan dan hakikat tawakal. Nombor 4, benteng tawakal. Wallahu alam. Saya minta dan mohon hari ni saya berhenti awal sikit sebab belakang saya sakit, belikat saya sakit sangat. Kan? Semalam sakit bola kanan ni. Hari ni sampai surau ni jangkit. Jadi kiri kanan. Belah kanan sakit, belah kiri pun sakit. Tak duduk diam. Kojap melihat. Tak tahulah masuk angin ko apa ko tak tahu. Belikat tak tahu belikat. Tahu kan belikat? Oh, pegang dua sakit. Tidur sakit, jalan sakit, duduk sakit. Nak suruh satu orang urut saya. Dia urut, dia yang keluar angin. Kita tak keluar. Dia urut, dia yang keluar angin. Atas bawah pula tu, kau jap mut bawah. Mut. Oh yeah, kau tak payahlah urut dan kau macam ni dah tekan. Kita harap-harap dia urut kita yang keluar angin. Dia yang keluar angin. Tak apalah, itu mungkin cara dia. Tapi dia urut tak. Bolehlah transfer, tapi dia urut eloklah kojap. Bila lepas tu kojap yang tak elok, itu datang balik. Mungkin sebab tak bayar free. Kalau bayar elok kan. Dia free tak apa elok kan. Kalau bayar tu copek elok kan tu. Wallahu alam lah kan. Tapi sakit dia berdanyut ni kan. Jadi saya balik awal saya ingat nak cari ada orang tukang urut tu. Tengoklah macam mana kan. Mungkin dia boleh urut ke kan. Wallahu alam. Mohon untuk awal sikit lagi ni. Yang baik daripada Allah, tak baik silap saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.